Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, syukur kita kepada Allah hari ini dapat kita meneruskan pembelajaran tadabbur ringkas surah Yusuf dalam tempoh 20 minit. Kita akan baca ayat yang ke-54 pada pagi ini, yang mana kita akan memasuki babak yang baru, iaitu babak yang keempat, adegan yang pertama, bermula daripada ayat nombor 54. Ayat ini kalau tuan-tuan merujuk pada nota bercetak muka surat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala al-maliku tuni bihi أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. Ayat 54 adalah merupakan dialogs di antara raja dan juga Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, yang mana dialog ini adalah dialog yang Nabi Allah Yusuf akan dibawa keluar daripada penjara setelah selesai raja membicarakan secara adil kes yang berlaku kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan kita sudah sedia maklum bahawa selama ini Nabi Allah Yusuf dipenjarakan bertahun-tahun adalah secara zalim, secara tanpa adanya perbicaraan yang adil. Maka raja ini berkata, wa qala al-malik, dan raja itu berkata, I'tuni bihi, bawalah dia kepadaku. Astaslikhu li nafsi, aku hendak menjadikan ia orang kepercayaan bagi diriku. Maknanya raja ni dia benar-benar nak jumpa Nabi Allah Yusuf, dan dia nak jadikan Nabi Allah Yusuf ini adalah orang yang dia percayai melebihi pembesar-pembesar dia yang lain. Kalau kita masih ingat bahawa raja ini dia ada pembesar-pembesar dia, orang kanan dia, yang mana orang kanan dia pernah diminta oleh raja ini untuk mentafsirkan apa yang dia mimpi. Tetapi orang-orang kanan raja ini tidak ada seorang pun yang mampu untuk mentafsirkan apa yang raja itu telah bermimpi. Akhirnya mimpi itu dapat ditafsirkan oleh Nabi Allah Yusuf. Maka raja itu ingin menjadikan Yusuf orang yang dia percayai. Kemudian setelah Nabi Allah Yusuf itu bertemu bersemuka dengan raja, raja itu berkata, falamma kallamahu, setelah raja berkata-kata dengannya. Maknanya raja dan Nabi Yusuf ini sudah bertemu secara berdepan. Maka raja ini dia mengatakan kepada Nabi Yusuf, innakal yauma, sesungguhnya engkau pada hari ini, ladaina, di sisi kami, makinun aminun, seorang yang berpangkat tinggi lagi dipercayai. Dalam ayat ini kita mendapati raja ini mengakui bahawasanya Nabi Allah Yusuf ini seorang yang
berikan kepercayaan yang penuh dan dia akan diberikan kedudukan yang tinggi di sisi raja tersebut. Ayat ini, apa yang dapat kita pelajari? Nombor satu, kita dapat belajar daripada kes raja ini, cara kita nak kenal dengan lebih lanjut daripada hati ke hati, daripada satu perasaan kepada satu perasaan, maka memang kita kena gunakan kaedah bersua muka, berbual. Apa yang raja itu kehendaki dan apa yang Nabi Allah Yusuf itu kehendaki. Okey. Kemudian pelajaran yang kedua, kenapa raja ini dia telah menawarkan kepada Nabi Yusuf ini pangkat yang sangat tinggi, orang yang dipercayai oleh raja itu. Kalau kita mengimbau kembali, imbas kembali bagaimana watak Nabi Yusuf, apa yang telah dia lakukan kepada mimpi tersebut, menunjukkan kepada kita kepandaian yang dikaitkan dengan tafsiran mimpi. Lepas tu pula mempunyai peribadi yang baik. Peribadi yang baik, kalau kita masih ingat, antaranya raja itu tawar untuk dia keluar dari penjara, tapi dia tak nak keluar. Mesti raja itu akan fikir, siapa insan ni? Kemudian setelah dibuatkan perbicaraan yang adil, maka didapati Yusuf itu seorang yang benar. Dia sabar duduk dalam penjara. Maka peribadi Nabi Allah Yusuf tadi telah menjadi dua perkara utama. Kalau nak melantik pemimpin yang akan pemimpin utama sesuatu negara, bukan sekadar ia pandai, tetapi ia memiliki peribadi akhlak yang baik seperti mana yang ada pada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ayat yang berikutnya, mari kita lihat jawapan Nabi Allah Yusuf. Adakah Nabi Allah Yusuf itu menerima apa yang ditawarkan oleh raja tersebut? Kita baca ayat yang ke-55. Qala ja'alni ala khazainil ardh inni hafizun alim. Nabi Allah Yusuf memberikan jawapan balas. Dia berkata, dia berkata, iaitu Nabi Yusuf menjawab kembali, ij'alni, jadikanlah aku. Maknanya Nabi Allah Yusuf minta untuk jadikan dia sebagai apa? Ala khazainil ardi, sebagai pengurus perbendaharaan hasil bumi. Dan kita tahu hasil bumi, hasil utama negara Mesir adalah pertanian. Kenapa Nabi Allah Yusuf dia tak nak ambil jawatan yang terlalu tinggi raja tu tawarkan pada dia? Kan? Raja dia tawar dia jawatan yang sangat besar, tetapi dia memilih antara jawatan yang dia kehendaki. Dia nak jaga sumber alam, dia nak jaga pembendaraan negeri Mesir. Kenapa Nabi Allah Yusuf minta jawapan tu? Kerana dalam ayat ni dia ada bagi jawapan. Dia kata inni hafizun. Dia kata sesungguhnya aku ni orang yang mampu untuk jaga pembendaraan hasil Mesir itu. Lepas tu bukan sekadar dia yang seorang yang mampu menjaga, bukan dia seorang yang kompeten, tetapi dia juga alimun. Bahkan aku tahu macam mana nak takbir hasil itu. Sebab kalau kita masih ingat kan, raja tu kan mimpi kan 14 tahun berkaitan dengan pertanian, sumber makanan orang Mesir. Sedangkan makanan ni adalah sumber yang sangat penting untuk hidup. Jadi Nabi Allah Yusuf dia tak nak jawatan lain, dia cuma nak jawatan apa?
menjaga ekonomi, menjaga pembendaraan bumi Mesir. Okey, daripada ayat ni apa yang kita dapat belajar? Apa yang Allah nak kita belajar? Okey, nombor satu. Kenapa Nabi Allah Yusuf dia minta jawatan untuk menjaga pembendaraan hasil bumi Mesir? Okey, para ulama tafsir mengatakan dibenarkan meminta suatu jabatan. Jika jabatan tu maksudnya jawatan, jika dia seorang yang mempunyai kelayakan. Nabi Allah Yusuf dia minta tak jawatan menjaga tu? Dia kata dia minta. Sedangkan raja tak offer jawatan itu, raja ambil bagi jawatan lebih besar. Kenapa dia minta? Kerana daripada ayat itu menunjukkan dia seorang yang layak dan tidak memberi kesan buruk kepada dia. Sebab dia tahu mimpi yang 7 tahun tu, 7 tahun lepas tu 1 tahun lagi tu. Okay, kenapa kita nak kupas tentang dibenarkan meminta suatu jawatan, satu jabatan? Kerana kalau kita baca dalam hadis Nabi, minta satu jawatan sebenarnya dilarang di dalam agama asalnya. Tapi zaman sekarang, kalau boleh, dia nak apa? Dia tak nak lepaskan jawatan dia. Biar sampai mati dia, tak apa. Berebut orang nak ambil jawatan. Tetapi pagi ni, mari kita lihat bagaimana Nabi mengajar kepada kita tentang pentingnya, beratnya kalau nak pegang jawatan. Okey, hadis pertama riwayat Abu Daud, yang mana Nabi SAW pernah berkata kepada Abdul Rahman bin Samurah. Ni sahabat tuan-tuan ya. Sahabat jika berbanding dia dengan kita jauh langit dan bumi taraf imannya. Tetapi apa Nabi pesan kepada para sahabat? Nabi kata, wahai Abdul Rahman bin Samurah, la tas'alil imarah, janganlah engkau meminta-minta akan satu jawatan. Okey. Fa in utiyataha an mas'alatin wukilta ilaiha. Jika engkau minta suatu jawatan itu, maka engkau akan menanggung beban itu sendiri. Maknanya Nabi kata, wahai Samurah, jangan kau nak minta mana-mana jawatan. Kalau kau minta jawatan tu, maka engkau akan menanggung beban daripada jawatan itu. Sebab apabila kita ada satu jawatan, kita akan apa? Kita akan pegang banyak isu. Jadi kita seperti mencari beban. Yang selama ni tak ada beban, minta jawatan, ambillah beban itu. Tetapi kata Nabi SAW, jika engkau diminta, jika engkau diberi permasalahan, maknanya kalau kau tak minta jawatan tu, tapi orang tawarkan kepada engkau jawatan itu, maka engkau akan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Faham tak maksudnya? Maksudnya, kita kalau boleh ada orang lebih layak, sepatutnya apa? Engkau dululah. Kan? Tuan dululah. Tapi kalau tak ada orang dah, kita juga kena pegang. Maka terimalah jawatan itu, maka Allah akan tolong kita. Tapi kalau kita dah memang tak layak, kita minta juga jawatan tu, maka kita akan menanggung beban. Beban tu bawa sampai ke mana? Baca hadis yang kedua riwayat Muslim. Nabi SAW pernah berpesan kepada Abu Zar. Abu Zar ni sahabat Nabi tu tuan, semayang kuat, ibadat kuat. Nabi kata, wahai Abu Zar, innaka dha'if, sesungguhnya engkau ini lemah. Wa innaha amanatun, sedangkan jawatan itu adalah amanah. Kalau kita baca dalam hadis yang panjang, ketika mana Nabi nak tawarkan jawatan, Abu Zar ni orang yang mencadangkan diri dia. Sayalah. Tapi Nabi pesan dia ke Abu Zar. Nabi kata, jangan Abu Zar. Jawatan itu adalah satu amanah. Pada hari akhirat nanti akan berlakunya kerugian dan penyesalan kecuali sesiapa
yang mengambil jawatan itu kerana dia layak dan dia menunaikan tanggungjawab dari jawatan itu, apa yang dituntut baginya, dia takkan menyesal. Kita faham maksudnya? Okey, Nabi Allah Yusuf yang pertama dia ditawarkan ke tidak? Dia ditawarkan jawatan lebih besar lagi daripada menjaga ekonomi bumi Mesir. Tapi dia tak nak jawatan lain, dia nak jawatan itu saja. Sebab apa? Sebab itu yang dia layak dan dia tahu dia mampu jaga dia. Okey. Pelajaran nombor 2 tuan-tuan. Kriteria utama kalau kita nak pegang satu jawatan ni, mesti kena ada al-quwah, iaitu berkemampuan. Nabi Allah Yusuf tadi dia kata dia apa? Hafizun. Dia kata dia mampu. Sebab dia yang Allah bagi ilmu taksir mimpi. Okey. Yang kedua, tak cukup hanya berkelayakan je, tapi dia juga perlu amanah. Ramai orang dia layak pegang jawatan, tapi dia tak amanah. Ada orang dia amanah. Dia amanah bab duit, dia amanah, tapi dia tak kompeten, dia tak ada al-quwah pun tak boleh. Dan yang ketiga, dia mesti ada al-ilm, iaitu dia berpengetahuan. Kalau ada tiga-tiga ni, maknanya memang kalau tuan-tuan nak pegang satu jawatan, tengok kalau orang lain pegang serabut, orang lain pegang tak amanah, bolehlah tawarkan diri. Tapi kalau ada orang yang berkelayakan, dia amanah, kalau boleh apa? Ambil kisah tadi itu supaya kita tak menyesal di akhirat, kita dahulukanlah orang lain. Tapi kalau dah tak ada, daripada orang yang tak amanah pegang jawatan, kita kena tawarkan diri kita. Baik, tuan-tuan, pelajaran nombor 3. Boleh ke kita puji diri sendiri? Nabi Yusuf kan kata, dia kata apa? Inni aku orang yang hafizun alimun. Menunjukkan kepada kita diharuskan, dibolehkan kita puji diri sendiri jika ada apa? Keperluan. Nabi Allah Yusuf kan dia cakap, aku ni hafizun, aku ini alimun. Maknanya Nabi Yusuf dia puji diri sendiri. Boleh tak puji diri sendiri? Kalau ada keperluan boleh. Kalau tak boleh puji diri sendiri, tak boleh angkat diri sendiri, macam mana nak buat resume? Betul tak? Kalau masuk interview, orang tanya, awak boleh buat apa? Dia diam je. Saya tak nak riak tuan, saya tak nak. Susah pula. Mesti dia kena cakap, saya boleh buat ini, pengalaman saya sekian-sekian. Tengok CV saya panjang lebar ni. Perlu. Bukan dalam semua sudut kita tak boleh kata kita berkelayak kata. Ada masa perlu. Tidak susah lah nak minta jawatan. Susah nak ditemu duga. Boleh. Seperti mana Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Tapi kalau tak perlu, janganlah memuji diri sendiri. Baik, kita masuk ayat yang ke-56. Kita baca saja ayatnya. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardh يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. Ayat 56 ni kesimpulan yang Allah buat setelah Nabi Allah Yusuf ditawarkan jawatan oleh raja, kemudian dia meminta kepada jawatan menjaga pembedaran hasil Mesir. Allah mengatakan, demikianlah caranya kami mengukuhkan kedudukan Yusuf di bumi Mesir.
Allah Ta'ala ni kalau dia nak jalankan sesuatu takdir dia, dia akan buat, dia akan cari jalan, dia akan jadikan sebab. Jadi Allah Ta'ala pun nak jadikan Yusuf ini orang yang memegang bumi Mesir, jawatan, maka Allah buat macam tu pada dia. Dia bebas tinggal di negeri itu di mana sahaja yang dia sukai. Kami melimpahkan rahmat kami kepada sesiapa sahaja yang kami kehendaki. Dan kami tidak mensia-siakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Okey, dalam ayat ni Allah Ta'ala menyebutkan tentang rahmatnya dan Allah Ta'ala tidak mensiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Okey, kita kena kupas ayat ini, tafsirannya dan pengajarannya pada keesokan hari, insya-Allah. Kerana agak panjang sikit kupasan dan pengajaran, waktu pun dah 21 minit. Kita jumpa esok, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr.